Salam semua. Kisah-kisah yang disampaikan ini adalah berdasarkan novel seram terkenal tahun 1980-an iaitu Siri Bercakap Dalam Jin, Jilid 1, penulisnya Tamar Jalis. Anggaplah cerita yang disampaikan ini adalah sebagai hiburan semata-mata. Jika ada kebetulan, anggaplah sebagai pengajaran. Dan terimalah kisah berikut ini. Siri 21 Berguru dengan Syaitan Bahagian 2. Bila sampai ke Semenanjung, kenalannya itu sudah mati lemas di sungai, dekat pangkalan di hutan melintang. Perahu yang dinaiki kawannya itu karam akibat berlanggar dengan batang kayu di musim tengkujuh. Datuk menyuruh saya duduk di muka pintu pondok. Arahan Datuk itu saya patuhi. "Kenapa kau yang datang, Tandang Ali? Aku bukan mencari kau," kata Datuk sambil membaca sesuatu. Ibu jari tangan Datuk menekan pangkal belikat. Wajah Datuk agak pucat sedikit. "Aku tahu apa yang kau cari, Ucang Dia," beritahu lelaki itu. Saya terkejut kerana lelaki itu dapat menyebut nama Datuk dengan tepat. Sebenarnya, tidak ramai yang tahu nama sebenar Datuk. Dalam kad pengenalan Datuk, namanya tercatat sebagai Kulub Muhammad Dia. Dan orang-orang kampung, anak cucunya juga tahu itulah nama Datuk yang sebenar. Tapi pada saya, Datuk memberitahu secara rahsia nama sebenarnya ialah Uncang Dia. Ucang itu adalah nama keturunan atau suku yang dibawanya dari Jambi. "Engkau boleh memberi ketenangan pada roh aku?" "Maksud kau?" "Akulah yang memberikan ketengkorak kepada ketua kau. Aku mengambilnya dari kubur dan aku memujanya. Selagi tengkorak itu tidak hilang darinya, roh aku tak aman." "Kenapa kau memanjangkan ajaran syaitan?" "Itulah sila aku." "Kau tahu hukumnya menyiksa mayat berdosa besar." "Masa itu aku tak terfikir. Yang aku fikirkan masa itu ialah menyuruh mereka memukau rumah-rumah orang putih yang menjajah negara kita. Tapi mereka melakukan sebaliknya." "Apapun niat kau, tetap berdosa. Islam tidak mengajar pengikutnya membuat jahat. Islam menyuruh umatnya berunding dengan menggunakan akal fikiran. Kenapa kau menyempitkan ajaran Islam?" "Aku tahu." Belum pun sempat orang itu mengakhiri cakapnya, Datuk terus membelakanginya. Dengan sekelip mata saja, lelaki itu hilang dari pandangan saya. Datuk terus menuju ke muka pintu. Dengan tenang memijak anak tangga pondok. Saya mengikutnya dari belakang. "Ke mana, Tok?" "Ke surau." Sebaik saja saya dan Datuk melangkah 5 langkah ke depan, 3 orang lelaki menghalang. Saya kenal lelaki yang baju putih dengan badik di tangan itu ialah ketua pukau. "Hei, kalau kau benar-benar handal, tunjukkan. Apa hak kau menghalang kerja kami?" Cukup keras suara ketua pukau. Salah seorang dari rakannya memberikan golok perak kepadanya. Datuk menyuruh saya undur. Muka ketua pukau saya lihat merah padam dalam samar-samar cahaya bulan malam itu. "Aku gunikan awak dengan anak awak. Kami akan campak ke Sungai Kinta." Ketua pukau terus mengugut. Datuk berdiri tegak di hadapan ketiga-tiga lagi itu. Kaki kanan Datuk saya lihat bergerak. Mata Datuk tidak berubah merenung muka ketua pukau. Datuk menikam tumit kaki kanan ke dalam bumi. Separuh dari tumit itu saya lihat tenggelam. "Kenapa bersekutu dengan syaitan untuk mencari kemewahan?" Datuk terus menyergah ketua pukau. Dan ketua pukau sudah tidak sanggup menerima penghinaan itu. Dia lalu mengangkat golok perak untuk menentak batang leher Datuk. Datuk kerutkan muka. Tumitnya kian kejap ditekan ke bumi. Saya lihat seakan-akan ada kepulan asap mengelilingi buku lali kaki Datuk. Ketua pukau angkat senjata. Tiba-tiba, tangan dan kakinya tidak boleh bergerak, bagaikan terkunci. Dia berusaha mau bergerak. Usahanya gagal. Mulutnya separuh terbuka. Datuk melangkah ke depan. Dengan cepat, Datuk menyentuh mata golok perak. Dengan tiba-tiba, golok perak itu patah dua.
Bahagian atas yang patah jatuh betul-betul di hujung sepatu Ketua Pukau. Datuk menghentakkan kakinya ke atas tanah sekuat hati. Golok perak yang tinggal separuh di tangan Ketua Pukau terlepas. Kuncinya sudah aku buka. Apa yang aku mahu sekarang? Ingat, bersekutu dengan syaitan tak akan boleh ke mana-mana. Belajarlah hidup dengan berusaha mencari rezeki yang halal. Datuk memberitahu Ketua Pukau. Dengan mendadak saja ketiga-tiga ahli Ketua Pukau itu sujud di kaki Datuk. Cepat-cepat Datuk menolak ketiga-tiga badan anggota pukau itu. Datuk berubah tempat berdiri. Jangan sujud di kaki aku. Aku adalah manusia seperti kau juga. Berasal dari tanah. Dalam Islam tak ada manusia yang tinggi dan rendah. Semuanya sama saja. Kamu semua harus sujud pada Allah yang Maha Besar meminta ampun dan taubat, kata Datuk. Tapi kamu mahu minta maaflah pada orang yang kami curi harta bendanya. Jangan hukum kami. Aku tak boleh menghukum kamu. Allah yang Maha Besar berhak atas dirimu. Pada Allah terletak hukum yang adil. Kami bertaubat. Bertaubatlah pada Allah dan aku minta kau serahkan tengkorak itu pada aku. Datuk mengemukakan permintaan secara jujur. Belum pun sempat Ketua Pukau melakukan apa yang diperintahkan Datuk, Din Kerani pun datang. Datuk terus memberitahunya bahawa kaki pukau yang dicari ada di hadapan. Din Kerani mahu bertindak untuk membawa kaki pukau ke balai polis. Permintaan itu tak dapat ditunaikan oleh Datuk. Maafkan orang yang bersekutu dengan syaitan lebih mulia dari menghukumnya. Dengan kesempatan yang kita berikan, boleh membuatkan mereka insaf dan kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Itulah alasan yang diberikan oleh Datuk kepada Din Kerani. Untuk membebaskan mereka, dan mereka berjanji akan memberikan kepada Datuk tengkorak kecut yang digunakan ketika mencuri. Sejak peristiwa itu, kejadian mencuri dan memukau tidak lagi berlaku. Saya dan Datuk terus duduk di kampung Tanjung Tualang selama 3 minggu lagi. Dalam rancangan Datuk, sesudah dia mendapatkan tengkorak kecut dari Ketua Pukau, barulah dia pulang ke kampung. Ternyata Ketua Pukau tidak menunaikan janjinya. Mereka berpindah tempat melakukan kegiatan memukau di kawasan Kampar pula. Datuk merasa kesal kerana membebaskan mereka tempoh hari. Sedarlah Datuk, sekali syaitan menguasai hati manusia, memang sukar untuk membuangnya. Datuk menjadi manusia yang paling berduka cita dengan kejadian itu. Lebih-lebih lagi berita itu didengarnya pada setiap hari bila dia berjemaah di surau. Datuk pun mengambil keputusan untuk pulang ke kampung dan dia akan cuba menghancurkan kumpulan pukau itu dengan caranya yang tersendiri. 2 hari di kampung, Datuk terus mengajak saya pergi ke kampung bahagia di Teluk Intan. Kami belajar di rumah seorang ustaz yang mengajar di sekolah Sultan Abdul Aziz. Dengan secara jujur, Datuk memberitahu ustaz tersebut yang secara betulan ada pertalian keluarga yang agak jauh dengan nenek. Tujuannya datang ke situ untuk membekas kumpulan pukau. Ustaz tersebut memperkenalkan Datuk dengan seorang mata gelap. Mat Jali namanya, orang Lambur Kanan. Mat Jali memang sudah lama mengikuti kejadian kumpulan pukau tersebut. Mat Jali memang mengharapkan dengan adanya kerjasama dari Datuk, kegiatan kumpulan itu akan segera dapat ditumpaskan. Memang Datuk berazam, bila kumpulan itu dapat dibekas, Datuk tak akan memberikan ampun dan maaf pada mereka. Datuk mahu mereka dihukum mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Suatu petang, Mat Jali datang menemui Datuk. Mereka bercakap panjang di halaman rumah hingga waktu maghrib. Lepas waktu maghrib, lagi sekali Mat Jali datang menemui Datuk. Saya tidak mahu ambil tahu apa yang mereka bicarakan. Perkara yang nyata ialah, sambil Datuk bercakap, Mat Jali mencatatkan sesuatu di kertas kecil. Sebelum Mat Jali meninggalkan rumah, Datuk terus berpesan padanya. Saya yakin mereka akan ke situ malam ni. Saya yakin dengan pertolongan Allah yang Maha Besar, firasat saya ni betul. Dan awak akan berjaya. Semoga Allah akan memberkati kerja saya ni. Sama-samalah, kita berdoa, sahut Datuk dari muka pintu. Datuk masuk rumah. Dia terus membaca surah Yasin, duduk di ruang tengah bersama saya dan Ustaz. Menurut Datuk, kumpulan pukau itu akan kecundang. 2 sebab kenapa kumpulan pukau itu akan kecundang. Pertama, ketuanya mungkir janji dan kedua, gurunya sendiri tidak merestui kerja tersebut.
Kerja dia orang licin, kata Ustaz. Saya tahu, guru mereka kawan saya dan sudah pun mati. Sekarang rohnya tak aman. Macam mana buat tahu hal ni? Kerja jahat, janganlah ditanya. Pada Wak, cuma Wak mahu apa yang tak mahu je. Setiap kerja yang kita lakukan harus memikirkan apakah kerja itu diberkati oleh Allah atau tidak. Saya faham. Cuma, setakat itu sahaja saya dengar kata-kata Datuk dan Ustaz. Lepas itu masing-masing masuk bilik. Lebih kurang pukul 2 pagi, rumah Ustaz diketuk orang bertalu-talu. Datuk buka pintu. Muka Mak Jali tersembul. Apa halnya? Soal Datuk. Semuanya dapat kami tangkap. Di mana? Macam awak katakan tu, mereka nak pukau rumah penghulu tapah yang duduk di Bidor. Sekarang diorang di mana? Tanya Datuk lagi. Dia tersenyum puas. Di Balai Polis Langkap. Kenapa di Langkap? Tidak bawa ke Kampar? Celah Ustaz yang berbadan besar, ada janggut sejemput di dagu. Memakai kacamata putih. Tak tahu, pegawai suruh bawa ke Langkap, esok baru bawa Kampar. Begitu, suara Datuk lemah. Malam itu juga, saya dan Datuk naik kereta Morris Minor Mak Jali menuju ke Balai Polis Langkap. Atas daya usaha Mak Jali, Datuk dan saya dapat menemui Ketua Pukau bersama kawannya di dalam lokap. Kenapa kamu kata insaf? Soal Datuk pada Ketua Pukau. Pertanyaan Datuk itu tidak mendapat jawapan. Ketiga-tiga kaki pukau itu diam membisu. Dari Mak Jali, Datuk mendapat tahu nama sebenar Ketua Pukau ialah Kunzman. Tetapi lebih dikenali dengan panggilan hitam. Sudah ada anak dan isteri. Anaknya sudah besar belajar tingkatan 2 di Kampar, yang pada masa itu dibeli oleh abangnya. Datuk terus meminta tengkorak kering dari Ketua Pukau. Datuk memberitahu tengkorak kering itu harus dipulangkan kepada tuannya secara gaib. Di samping itu juga, Datuk bagi tahu bahawa guru mereka, Tandang Ali, memintanya mengambil tengkorak itu dari mereka. Dia sudah mati, meletus jawapan dari Ketua Pukau. Aku tahu, tapi rohnya tak aman. Bila harta pertinggalannya kau pulang kepada yang berhak, baru dia aman. Aku tahu, dia kawan aku. Ketua Pukau terdiam. Datuk terus memujuknya. Hingga terbit fajar pagi, Datuk tidak memperoleh apa-apa darinya. Datuk tahu tengkorak itu ada padanya. Siapa pun tak akan menjumpainya kalau mencari di badannya, kecuali menggunakan beberapa petua yang tertentu. Tengkorak itu boleh disembunyikan di celah kulit bahagian peha di mana orang tak akan nampak. Pada pukul 10 pagi, Datuk melihat Ketua Pukau itu dimasuk ke dalam peluk jeep untuk dibawa ke Balai Polis Kampar. Sebelum bertolak, Datuk mengingatkan polis yang mengawalinya supaya berhati-hati dengan Ketua Pukau. Meskipun tangannya digari, dia boleh melepaskan diri. Ketua Pukau itu juga mempunyai beberapa kebolehan dalam ilmu kebatinan. Bagi menjamin Ketua Pukau itu tak boleh melepaskan diri, Datuk menawarkan diri untuk mengikuti jeep itu pergi ke Kampar. Permintaan Datuk itu tidak dapat ditunaikan oleh Ketua Balai Polis Langkap. Datuk merasa bertuah kerana Mak Jali bersedia membawa Datuk ke Kampar dengan menaiki keretanya kerana Mak Jali mengikut dari belakang. Datuk nampak resah saja. Dia menyatakan pada Mak Jali ada sesuatu yang akan berlaku dalam perjalanan. Tapi Mak Jali meyakinkan Datuk bahawa semuanya berjalan dengan baik. Malah dia yakin Ketua Pukau itu tidak akan berjaya melepaskan diri. Datuk diam. Dia memejamkan kedua belah matanya. Dahinya berkerut. Mukanya mula didatangi oleh peluh-peluh halus. Saya tahu bila Datuk melakukan hal begitu, dia merenung atau menilik sesuatu yang jauh darinya. Dia berjaya membuka garinya. Tiba-tiba Datuk bersuara agak keras. Ketika itu, ketua kereta jeep yang dibawa oleh Ketua Pukau sedang melintas jambatan di Sungai Air Kuning dekat Kampar. Jambatan itu dirobohkan dalam tahun 1976. Sebagai gantinya, satu jambatan baru telah dibina, seperti yang ada sekarang ni. Dia akan terjun ke sungai, kata Datuk lagi. Sebaik saja Datuk selesai bercakap, saya dan Mak Jali melihat Ketua Pukau terjun ke atas jalan raya, kemudian terjun ke dalam sungai. Polis yang berada di sisinya terpaku. Mak Jali membunyikan horn menyuruh kereta jeep berhenti. Jeep itu pun berhenti dan Mak Jali menghentikan keretanya ke tepi.
Datuk keluar dari perut kereta. Dia agak handal orangnya, ujar Datuk sambil merenung ke dalam sungai yang berbuih. Polis angkat rifle dan menjunamkan munculnya ke arah perut sungai. Kita tak akan dapat menangkapnya. Dia ada ilmu tahan air, kata Datuk. Cakap Datuk itu benar. 30 minit menunggu. Ketua pukau tak juga muncul. Tempat dia terjun tetap berbuih. Datuk memberitahu Mak Jali dia boleh membekas ketua pukau itu, tapi makan masa sikit. Datuk meminta Mak Jali menyuruh pemuda jeep membawa kawan ketua pukau ke Kampar. Jeep pun bergerak. Datuk berdiri di tebing sungai. Dia pun mengambil air sungai dengan daun keladi. Air itu dilambung ke atas. Sebelum air jatuh ke tanah, Datuk menyambut dengan mulutnya. Kemudian, air itu disemburkan ke dalam perut sungai. Saya lihat air sungai bagaikan menggelegak dan berbuih. Kemudian, tempat ketua pukau terjun itu berpusing-pusing menjadi semacam lubuk. Dengan mendadak saja, air sungai itu menjulang badan ketua pukau lalu mencampakkannya ke tepi tebing. Ketua pukau tersadai di situ. Dari bawah dagunya keluar satu benda putih. Benda itu berbuih dan akhirnya menjadi satu tengkorak. Datuk pun mengambil tengkorak tersebut. Datuk merawat ketua pukau hingga pulih. Dia berdiri sambil merenung Mak Jali di sisinya dan bagaikan kilat dia merampas pistol Mak Jali lalu melepaskan tembakan ke arah Datuk. Datuk cepat-cepat menguncikan sendi badannya. Pistol di tangan ketua pukau terjatuh di kaki dan secara mendadak saja pistol itu meletup dan pelurunya mengenai perut ketua pukau. Sebelum ketua pukau rebah ke bumi, Datuk memeluk tubuhnya dan dengan sekilap mata sahaja Datuk muntah darah. Seluruh badan Datuk menjadi biru.